Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam. Muhammad Sani Syafi'i Muhammad Aduka Bonaka, Fauzan Ali Asad Bot, Salmi Aini Omar. Hari ini saya bersiaran secara live di Facebook saya, page Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga TikTok Syafiq.Halim. Muhammad Firdaus Razi, waalaikumsalam. Reformasi, reformasi, reformasi. Yang suka no? Normati Malaysia, waalaikumsalam. Amal Zulkhini, waalaikumsalam. Muhammad Azri Salmi, waalaikumsalam. Cik Muhammad Nur, waalaikumsalam. Ismail Yahya Ismail, waalaikumsalam. Muhammad Rizwan, waalaikumsalam. Ismail, siapa ini? Baz Azman. Reformasi. Alif Afnan, waalaikumsalam. 5 Orange, waalaikumsalam. Mereka nak petik nama saya, pergilah. 6 Kolman, waalaikumsalam. Okey. Muhammad Hamdan Muhammad Hamdan Abdullah, waalaikumsalam. Edi Putra, waalaikumsalam. Reformasi. Ana Junullah, waalaikumsalam. Oh, Junullah ni hebat tentera Tuhan. Tentera Allah. Okey, tuan, di TikTok dia ada lambang anak panah tu. Tekanlah share banyak-banyak. Di Facebook dia ada button share. Jadi share lah seantero dunia. Bagi kita semangat sikit untuk melakukan live pada malam ini. Macam malam hari tu apa? 3,000 lah. Mantu Mah, waalaikumsalam. Sahib Sulaiman, waalaikumsalam. Reformasi. Ruslan Zainuddin, waalaikumsalam. Basi pun memang perjuangan mereka basi pun. Tadi sahabat kita tadi dia banjir di Pantai Timur. Minta maaf saya baru rewind tadi, saya baca komen tadi kat atas tu. Li bersama, waalaikumsalam. Kita seperti biasa sebelum kita mulakan live, kita menghargailah rakan-rakan kita yang berkorban untuk menolong bangsa banjir di Pantai Timur. Dan juga mereka-mereka yang sedang menghadapi bencana banjir di Pantai Timur. Yusuf Ismail, waalaikumsalam. Jadi dalam menghadapi suasana banjir ni, saya di kampung saya ni selalulah banjir ni. Tak lama ni tak tahulah ayak sungai di Jitra tu naik, maka kampung saya banjir, saya kena pergilah sana. Di Jitra sana. Muhammad Zaini, Pak Long Zaini, waalaikumsalam. Jadi, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Jadi, bila kita menghadapi suasana banjir ni, maka pelbagai perkara lah kan. Daripada sudut binatang berbisa, daripada sudut kaca, paku dan sebagainya. Dan sekarang ni kita masih lagi ada virus COVID-19. Dan pelbagai perkara lah, renjatan elektrik. So, benda ni lah kita kena berjaga-jaga. Dan kita juga kena pastikan bahawa anak-anak kita juga dalam keadaan yang terjaga lah. Jadi janganlah kita melepaskan ataupun membiarkan anak kita untuk mandi banjir dan sebagainya. Takut nanti lemah dan sebagainya. Dan kalau boleh pindah ke pusat pemindahan sementara tu, pindahlah. Jangan kita tunggu lagi. Takut sekali lah macam-macam benda lah, ulak lah apa kan. Jadi lebih baik pindah di pusat pemindahan sementara. Daripada sudut makanan pun mungkin keracunan makanan dan sebagainya. Jadi kepada yang telah meninggalkan kita ambil masa di sini untuk kita mensedekahkan Al-Fatihah. Tak silap saya mayat terakhir di tanah runtuh di Selangor baru dijumpai dalam sleeping bag. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah meninggalkan kita. Al-Fatihah. Azhar Razak, waalaikumsalam. Azhar Razak. Tadi yang kat atas tadi siapa?
Virus saman menyaman tu pun bahaya juga. Tak sempat nak scroll dah kalau tak dan nak sebut nama tu di Facebook tu. Janganlah terkecil hati ya. Tekan jugalah button share walaupun tak sebut nama kan. Sekejap lagi bagi lagi sekali salam. Kita nampak naik sebutlah. Leslie PN Best. Leslie dia masuk dalam live dia hashtag PN Best dia. Dia masuk dia tak mau kan. Dia dah belagak lah ni dengan saya. Tak apalah, saya jumpa bulan Februari. Abu Malik, ni yang mana asal daripada Facebook, pilah duduk di Facebook kan, duduk di TikTok, duduk di Facebook tukang share baru rancak sikit kan. Jadi baru sedap juga kita untuk kita sembang Jadi tadi juga ada sebut pasal MB Terengganu tu saya rasa hari tu saya dah bagi tahu dah berkaitan dengan perkara tersebut. Itu adalah fitnah. Biasalah tuan-tuan Pakatan Harapan kan, kerajaan sekarang ini, mereka ni tidak dapat lari daripada melakukan fitnah. Tetapi mereka tak pandai buat kerja. Kerja mereka fitnah, saman, bohong, menipu. Tu kerja mereka lah. Tapi untuk melaksanakan kerja dengan sebaik mungkin, mereka tak boleh buat. Kan? Jadi, orang kata apa? Berkenaan dengan Menteri Besar Terengganu ni, kita dah jelaskan dah sebelum ni. Yang mana beliau ke Auckland, New Zealand tu bukan sebab dia pergi berjalan, sebab dia pergi melawat anak dia bersalin. Jadi dalam tanggungjawab sebagai seorang bapa, sebelum ni kalau kita tengok di Facebook beliau, sebelum ni dia tak sempat untuk pergi tengok anak dia masa hari raya sebab dia kena fokus pada rakyat di Terengganu. Sekarang ni anak dia bersalin, dia pergilah melawat anak dia, tapi pergi pun tak lama terus balik. Jadi yang pentingnya adalah kita perlu memahami kalau berlakunya bencana dia ada struktur organisasi bencana. Struktur organisasi bencana ni rujukan dia adalah arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara. Saya nak cerita panjang, tapi Google lah. Pergi Google lagi senang. Jadi dia ada struktur dia. Tapi saya nak tengok. Sebab saya bawa saya punya space kat sini. Bawa space, kalau ada internet kita boleh cerita sikit lah tentang Majlis Keselamatan Negara arahan MKN nombor 20. Kalau dia boleh connect lah. Kalau tak boleh connect, tuan-tuan boleh pergi sendiri lah, pergi cari sendiri. Okey tuan-tuan Okey, tak boleh connect. Tak boleh connect, tuan-tuan pergi cari sendiri. Dalam tu dia ada cerita lah tentang struktur bila berlakunya bencana, siapa pengurusi dan sebagainya. Jadi yang menjadi pengurusi di peringkat negeri adalah Ketua Setiausaha Negeri dan ada 24 agensi di bawahnya. Jadi itu yang perlu kita fahami. Jadi Menteri Besar ni kerja dia bukan bawa lori bomba. Menteri Besar kerja dia bukan bawa boot bomba. Menteri Besar kerja dia bukan pergi berenang dalam banjir. Kerja dia adalah head, dia adalah kepala, kerja dia adalah untuk menyusun atur supaya jentera dan agensi kerajaan berjalan dengan sebaiknya. Jadi itulah yang berlaku, yang mana kalau kita tengok di Terengganu tidak ada masalah sebagaimana di Selangor, di Shah Alam dulu. Daripada sudut agensi tidak ada siapa pun komplain kata bomba lambat datang. Tidak ada siapa pun komplain yang kata pusat pemindahan sementara tak dibuka ke. Tak ada siapa pun komplain yang kata makanan tak ada di PPS dan sebagainya. Jadi tidak ada langsung cerita, maka mereka terpaksa lah reka cerita. Reka cerita tu itulah kata dia pergi bercuti dan sebagainya. Jadi di Kelantan dan Terengganu, agensi-agensi kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan bergerak dengan sebaiknya di bawah kelolaan arahan daripada menteri-menteri besar daripada negeri masing-masing. Jadi tidak ada masalah di situ. Itu adalah mukadimahnya lah. Okey tuan-tuan, tolong share. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Hari ini topik kita adalah berkaitan dengan kenaikan kos sara hidup. Jadi hari ini saya ada buat beberapa research lah berikutan dengan kenyataan daripada yang amat berhormat Menteri Ekonomi yang dikatakan hebat gila lah. Kira dia ni masa jadi pembangkang dia lah paling power.
kerajaan sepatutnya buat itu, kerajaan sepatutnya buat ini, kita dapat menurunkan harga barang, macam-macam lah. Jadi saya pun tadi pergilah cari balik video dia masa dia duk kempen PRU15. Dia dengan presiden dia lah, Anwar Ibrahim. Kerajaan yang ada hari ni teruk. Masalah telur pun tak boleh selesai. Masalah ayam pun tak boleh selesai. Kena beli rakyat menikmati ayam dengan harga yang lebih mahal dan sebagainya. Kalau kita Pakatan Harapan jadi kerajaan, isu telur dan ayam kita akan selesaikan. Maka orang pun pakat undi lah mereka. Jadi bodoh undi mereka. Last sekali bila jadi menteri, dia keluar kenyataan apa? Dia kata pula kat kita. Dia kata kalau ayam mahal, jangan makan ayam. Kalau telur mahal, jangan makan telur. Kalau ikan mahal, jangan makan ikan. Kalau udang mahal, jangan makan udang. Kalau sotong mahal, jangan makan sotong. Lain kali rakyat nak makan apa? Makan nasi dengan royu. Makan nasi dengan garam. Itulah yang rakyat mampu makan. Jadi kenyataan yang dibuat oleh Menteri Ekonomi tersebut telah pun disambut oleh seorang profesor. Profesor ni nama dia adalah Profesor Hansri Dr. Nur Azlan Ghazali daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia kata apa? Dia kata dia menyifatkan tindakan ataupun kenyataan yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Menteri Ekonomi iaitu Rafizi Ramli adalah satu kenyataan yang terlalu mudah dengan mengatakan bahawa jika ayam mahal, rakyat tidak perlu makan ayam. Jadi dalam kenyataan penuhnya adalah seolah-olahnya mudah sangatlah kalau menteri boleh jawab soalan macam tu saja. Jadi saya rasa anak saya yang umur 5 tahun pun boleh jadi menteri. Sebab apa? Kalau ayam mahal, so tak payah makan ayam lah. Kalau telur mahal, tak payah makan telur. Jadi baik tak biar jadi menteri lah. Mudahlah macam tu. Jadi ada di antara mereka juga yang duk bagi tahu lah, duk buat live, duk bagi tahu kat kita, kata oh dulu pun harga mahal. Dulu sebelum pilihan raya awak tak mahal ke? Dulu pun mahal, telur tak ada, macam-macam lah yang mereka kata. Jadi saya pun pergi refer lah kepada fakta. Jadi saya carilah rujukan daripada MAFI dan rujukan daripada Fama untuk kita bandingkan. Jadi saya baca pada tuan-tuan harga ayam hari ni lah. Harga ayam hari ni, ayam standard sekilo RM13 hingga ke RM14. Saya tak tahulah kok ada saudara di sini yang beli ayam lagi mahal. Ada tak mahal? Ni kira statistik kerajaan bagilah kan. Jadi standard sekilo adalah 13 hingga ke RM14 sekarang ini. Harga ayam di ladang mengikut kepada laporan Fama pada hari ini adalah RM6. Harga daripada ladang lah. Dan harga borong adalah RM8.60. Ini adalah laporan daripada Fama yang saya baca kepada saudara semua. Saya ulang lagi sekali ya. Siapa share video Rafizi semua kena block. Itu betul. Sahabat saya seorang kena block juga. Bukan kena block, akaun kena ban tu. Tak boleh sebut perkataan kot. Rafizi kena sebut Rapiji kot. Rapiji. Jadi saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Ayam hari ini dalam pasaran hari ini, ayam berharga 13 hingga ke RM14. Harga ayam di ladang mengikut kepada laporan Fama bertarikh hari ini adalah RM6. Dan harga borong mengikut laporan Fama hari ini adalah RM8.60. Jadi ini harga yang dikeluarkan oleh Fama. Jadi kita tengok pula harga ayam semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Harga ayam semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri adalah harga ayam standard. Sekilo adalah RM9.40. Ini harga masa Tan Sri jadi Perdana Menteri. Begitu juga lah masa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, naik 5 sen. RM9.45. Tak naiklah banyak ringgit macam ni. Paling tinggi RM9.40. Ini tuan-tuan boleh pergi rujuk. Dalam akhbar ada, dalam laporan statistik Fama ada, semua ada. Tuan-tuan boleh pergi rujuk sendiri. Harga ayam di ladang menurut kepada laporan Fama dan saya sendiri pada waktu itu, tuan-tuan pun tengok live saya, kita pergi di Perlis pada waktu itu, saya bersama dengan MPT lah dan juga Ketua Penerangan Bersatu Selangor pada waktu itu, Abang Syukur,
YB Yazid Yunus, Datuk Wan Saiful Wanjan dan beberapa yang lain lah, kepimpinan Negeri Perlis dan sebagainya, telah pergi ke ladang Farm Fresh, tak silap saya apa nama ladang tu pun tak ingat, di Perlis. Dan memang harga di ladang adalah pada waktu itu adalah RM4. Dan laporan farmer pun RM4. Harga borong pada waktu itu adalah RM6.40. Ini pada zaman Tan Sri Muhyiddin. Saya ulang balik. Harga ayam standard pada zaman Tan Sri adalah 940 dan RM940. Pada zaman Ismail Sabri RM945, naik 5 sen saja. Di ladang RM4 dan juga harga borong adalah RM6.40. Jadi kita baca laporan hari ini dulu. Harga telur 30 biji. Harga telur 30 biji grade A. Sekarang ini harga telur 30 biji grade A adalah RM19.20. Ni telur dia mahal sikit sebab telur ni mai daripada India. Dia import mai. Lepas ni mungkin mai daripada Iran pula. Mungkin lepas ni mai kira Malaysia ni baguslah sebab kita makan telur luar negeri. Kita tak biasa makan telur negara kita. Walaupun negara kita adalah pengeluar telur nombor 5 terbesar di dunia, kita punya menteri kata kita jual kat luar dulu, lepas tu kita beli balik. Jadi sekarang ni kita makan telur India lah. Telur India adalah grade A RM19.20, grade B RM17 dan juga grade C RM15. Harga di ladang ataupun harga pemborong bagi telur grade A adalah RM12.60. Ini bukan hak kita import, ni hak di Malaysia punya lah. Hak di Malaysia, harga di ladang dan pemborong di Malaysia ni, yang menikmati harga ni rakyat Singapura. Rakyat Malaysia tak menikmati harga ni, saudara. Jadi grade A adalah RM12.60. Grade B RM12. Grade C RM11.40. Kalau kita tanya menteri, kenapa harga di ladang harga ni keluar di luar jadi RM19, dia akan bagi tahu kat kita, oh telur tak ada. Telur ni sebab apa tak ada? Sebab harga ni hanya dinikmati oleh rakyat Singapura. Rakyat Malaysia dia kena makan telur India. Okey tuan-tuan. Jadi harga siling telur semasa Tan Sri Datuk Sri Haji Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dan juga semasa kerajaan kerajaan keluarga Malaysia adalah RM12.60. Harga telur grade A dalam pasaran semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri adalah RM12.40. Ini paling tinggi. Ini dalam laporan berita last kali berakhir pada bulan Oktober, telur pada harga RM12.40. Jadi tak pernah sampai RM19, RM18. Grade B RM12 dan grade C adalah RM11.40. Harga telur di ladang semasa Tan Sri Datuk Sri Haji Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dan juga Datuk Sri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, harga di ladang mengikut kepada statistik dan laporan yang dikeluarkan oleh Fama dan Kementerian pada ketika itu, grade A adalah RM9.60, grade B adalah RM9 dan grade C adalah RM8.40. Kita tengok ada perbezaan. Adakah mereka kata kalau Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka harga akan jadi turun lagi? Dia kata kita tak pandai jaga pengusaha telur, tak pandai jaga ladang-ladang ayam dan sebagainya. Tapi masa kita jadi kerajaan, harga di ladang adalah RM9.60. Masa mereka jadi kerajaan, harga di ladang adalah RM12.60. Kenapa meningkat? Kenapa meningkat RM3? Ini yang menjadi persoalan kepada rakyat. Kamu cakap dalam kempen-kempen pilihan raya, harga RM12.60, harga jual itu telah mahal. Tetapi bila kamu jadi kerajaan, harga yang rakyat nikmati adalah RM12.20. Semalam ada rakan mereka cakap dengan saya, kamu ni tak tahu apa-apa lah tengok harga kat ladang. Hari ni saya bagi harga kat ladang. Kita bagi statistik. Kita bagi kepada mereka fakta dan angka dan data yang sebenar. Bukan macam mereka duk sembang lebih. Telur mahal tak payah makan telur, ayam mahal tak payah makan ayam. Jadi kenapa perkara ini
pada kerajaan yang terdahulu kita mampu buat sebab kita menggunakan undang-undang untuk rakyat Malaysia. And dia kata di sini, ada yang komen di sini, dia kata baru sebulan. Okey, tunggu dulu Ustaz. Lagi saya bagi tahu. And 30 hari, 60 hari saya bagi tahu lagi. Tunggu Ustaz, duduk di sini lama-lama dan tolong share lagi. Jadi kita pada waktu itu kita menggunakan undang-undang yang ada dengan sebaik mungkin dan kita telah pun membangunkan beberapa aplikasi untuk orang kata apa? Untuk memudahkan pengguna. Saya beritahu pada tuan-tuan ada beberapa undang-undang yang patut digunakan oleh menteri dan instrumen undang-undang yang sepatut digunakan oleh menteri supaya dia dapat mengawal daripada segi harga ayam dan juga harga telur. Instrumen undang-undang yang pertama adalah Akta Kawalan Bekalan 1961. Yang kedua adalah Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Yang ketiga, ini khusus bagi ayam, iaitu Peraturan Kawalan Bekalan dalam kurungan ayam 1996. Dan yang ini untuk kita kawal ekspor adalah Peraturan Kawalan Bekalan Larangan Ekspor 2011 dan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Inilah instrumen-instrumen undang-undang yang telah kita gunakan dahulu. Dan kenapa kerajaan hari ini dia tidak boleh berfikir dan dia tidak mahu menggunakan dan tidak mahu menggunakan formula yang telah kita guna dulu? Kalau benda ini adalah terbaik demi rakyat, sebab apa mereka tidak mahu teruskan? Teruskan sahaja dasar-dasar yang telah dibuat oleh kerajaan terdahulu supaya mereka dapat memastikan rakyat ini menikmati harga yang lebih murah. Inflasi akan menurun. Kos sara hidup rakyat akan menurun. Tapi tidak sombong. Oh, tak boleh pakai idea kerajaan terdahulu. Masih lagi nak berpolitik dan sebagainya. Kalau kita tengok tuan-tuan, sebab itulah antara tindakan yang dibuat oleh Datuk Seri Ronald Kiandi semasa beliau menjadi menteri di MAFI, beliau telah menggunakan peruntukan di bawah Peraturan Kawalan Bekalan Larangan Ekspor 2011 untuk menyekat dan menghalang daripada telur diekspor dan juga ayam diekspor. Sebab apa? Sebab kita belah dalam negara kita, mereka belah dalam negara kita ayam. Dan harga keluar daripada ladang macam yang saya beritahu kat saudara tadi. Dan harga keluar murah, tetapi harga yang murah daripada ladang di Malaysia tidak dinikmati oleh rakyat Malaysia tetapi dinikmati oleh rakyat Singapura. Untuk apa? Ada orang kata, oh dia ada perjanjian. Dia bukan perjanjian G2G. Dia perjanjian di antara syarikat dengan syarikat. Sebab apa dia tak membuka ladang ayam di Singapura? Alasannya adalah daripada segi lalat, nyamuk dan lain-lain unggas, busuk dan sebagainya. Dia nak buka dekat Malaysia. Kalau dia nak buka dekat Malaysia, you kena ikut peraturan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Siapa suruh you berani invest dekat Malaysia? Siapa suruh you nak invest buka ladang dekat Malaysia? Kalau you nak buka ladang dekat Malaysia, you kena ikut peraturan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Pada waktu itu Singapura marah kepada kita. Oh, sebab apa halang ayam? Memanglah hang ayam aja. Rakyat aku langsung tak makan. Tapi menteri hari ini dia nak jaga rakyat Singapura lebih pada nak jaga rakyat Malaysia. Ini masalahnya. Kita tahulah di sana PAP, di sini DAP. Abang dan adik. Tapi janganlah macam tu sekali. Kalau di negara kita tak cukup, hentikan dahulu ekspor. Kita tak perlu. Indonesia pernah buat ekspor. Dia pernah sekat ekspor. Apabila pada waktu itu bekalan minyak sawit berkurang dekat Indonesia. Tindakan yang paling berani dibuat oleh Presiden Indonesia pada waktu itu adalah menyekat ekspor. Dengan alasan yang dia bagi apa? Memang hang invest kat negara aku. Tapi pokok sawit hang hanam dekat sini. Pekerja-pekerja orang Malaysia. Hang proses pun dekat sini. Daripada sudut alam flora pun orang Indonesia yang terpaksa menanggung. Daripada sudut dia punya hampas dia, busuk dia, macam-macam semua orang Indonesia kena tanggung. So bila minyak sawit berkurangan kat Malaysia, bila minyak sawit berkurangan kat Indonesia, maka Presiden Indonesia pada waktu itu dia sekat daripada ekspor sawit. Sehinggalah minyak sawit di Indonesia stabil, baru dia benarkan keluar. Ini tindakan yang diambil oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri semasa
Perdana Menteri. Yang paling penting bukan rakyat Singapura. Yang paling penting bukan rakyat di negara lain. Yang paling penting adalah rakyat Malaysia. Bukan rakyat Malaysia nak kena pergi ekspor mai daripada negara luar. Bukan nak kena import daripada negara luar. Nak kena makan telur Thailand, nak kena makan telur India. Kita adalah negara nombor 5 terbesar di dunia pengeksport telur. Kenapa tidak ada telur dalam negara kita? Kenapa rakyat nak kena beli telur yang mahal? Kita ada, tuan-tuan, pada waktu itu, nanti saya akan sebut kat tuan-tuan berapa ladang. Hari itu mereka tanya saya berapa ladang ada dalam Malaysia. Ladang ayam yang ada di Malaysia adalah 338 ladang ayam ternakan di Malaysia. Yang ada dekat negara kita ni. 338 ladang ayam ternakan. Takkanlah ayam boleh harga mahal. Takkanlah telur boleh mahal. Kita adalah pengeksport nombor 5 terbesar di dunia. Dunia, saudara semua. Bukannya di Pluto. Bukan di Asian. Di dunia. Dunia kita sekarang ni, bumi ni, kita nombor 5 terbesar. Tapi kita bagi alasan telur tak ada dalam Malaysia. Tapi telur boleh ada di dunia. Mana ada negara yang ada masalah telur sekarang ni? Sebab apa tidak ada masalah telur? Sebab Malaysia ekspor dekat negara tu, rakyat Malaysia ada masalah. Bodohlah kerajaan yang ada hari ni. Bodohlah. Minta maaf cakap lah kalau mereka penyokong pada kerajaan. Ini adalah satu tindakan yang paling bodoh di dunia. Rakyat sendiri ditindas tapi orang luar selesa. Okey, tuan-tuan. Ini yang pasal nak menyelaraskan harga. Menteri cakap semalam, kalau tak ada ayam jangan makan ayam. Semasa Tan Sri jadi kerajaan, dah ada 2 aplikasi yang telah dibuat pada waktu itu. Yang pertama adalah Price Catcher. Yang kedua adalah aplikasi Easy Adu. Apa benda 2 aplikasi ini? Aplikasi yang pertama adalah untuk menyemak dan membandingkan harga. Pada waktu itu, telah pun pada waktu itu Datuk Rosal Wahid telah melancarkan satu aplikasi. Aplikasi ini adalah supaya rakyat dapat tengok harga barang yang mana murah di supermarket, mana murah, dan untuk dia beli barang tersebut. Sebagai contohnya, pada waktu itu negara kita mengalami masalah daripada sudut penyelarasan harga. Ada tempat ni jual ayam sebelah, ada tempat ni jual ayam RM9. Maka aplikasi inilah yang akan memberitahu kepada rakyat semua di Malaysia kedudukan harga ayam di dalam kawasannya. So dia tahu dia nak pergi beli tahu mana. Bukan dia kena pergi cek satu kedai. Matilah. Kerajaan, rakyat bayar cukai untuk dia menguruskan wang rakyat tu untuk memudahkan rakyat. So jadi menteri kena fikirlah. Bukan jadi menteri duduk tidur. Nak suruh rakyat pergi ketuk setiap kedai tanya ni berapa, tak tahu harga ayam sekilo ni berapa, tak tahu sekilo ni berapa, mampulah dia. Matilah rakyat kalau rakyat sendiri nak pergi cek. Maka kita pada waktu itu sebab menteri kita ada otak. Sebab menteri kita Datuk Rosal Wahid dia ada otak, dia boleh fikir. Dia fikir pada waktu dia buat aplikasi. Bagaimana aplikasi ini berfungsi adalah melalui harga yang telah pun disemak oleh pegawai pemantau harga. Jadi menteri kenalah guna pegawai-pegawai dalam agensi, di dalam kementerian. Kena bagi arahan kepada mereka. Ini kita buat dulu. Di bawah KPDN HCP, kita bangunkan aplikasi, kita bagi tahu kepada PPH. Pegawai pemantau harga di setiap daerah. Mereka kena pergi pantau harga dan update dalam sistem tersebut supaya rakyat boleh menikmati harga yang lebih murah. Bila dia update, naik dalam sistem tu, so rakyat boleh lah pergi tengok ayam dekat sini, yang mana tempat paling murah. Bukan nak beli kat Selayang semua. Takkan orang Kedah nak pergi beli kat Selayang. Kan orang Perlis nak pergi beli kat Selayang. Orang Johor nak pergi beli kat Selayang. Tapi menteri bila tak ada otak, ni masalah dia. Jadi gunakan balik sistem yang kita telah buat. Buat apa kita nak orang kata apa, nak merugikan sistem yang ada. Awak malu nak pakai sebab sistem ni dibangunkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa tak mau nak gunakan sistem tersebut? Dan yang kedua, kita pakai aplikasi Easy Adu. Aplikasi Easy Adu ni duduk dalam Price Catcher punya apps. Bagaimana fungsi dia? Fungsi aplikasi Easy Adu ni adalah laporan harga untuk penyelarasan harga. Maknanya, ada tempat yang tidak boleh dicapai oleh pegawai pemantau harga. Sebagai contohnya, kedai-kedai runcit dalam kampung, kedai dalam taman dan sebagainya. Maka end user ataupun pengguna,
dia akan buat aduan melalui Easy Adu. Bila dia buat aduan, maka pegawai pemantau harga tahu lokasi dekat mana yang jual harga mahal. Maka dia akan pergi kat kedai itu dan saman. Kan? Lepas tu kalau kata kedai itu menurunkan harga harga ayam, dia akan update dalam sistem tersebut. Kan? Yang mengatakan bahawa harga ayam di sini telah pun turun kepada RM9.40. Ini kaedah yang menteri kita yang ada otak dulu buat. Bukannya harga ayam mahal, tak payah makan ayam. Bukan suruh rakyat pula yang duk pergi pilih kedai. Takkan kita nak pergi ketuk satu-satu kedai, nak pergi cek satu-satu kedai. Orang start kereta terus pergi market je, terus pergi supermarket je. Tak ada masa dia nak pergi, oh tak ni mahal aku kena pergi kedai lain, dekat sini mahal aku kena pergi kedai lain, supermarket ni mahal aku kena pergi beli di Al-Ustaz. Mana ada orang sampai macam tu sekali. Dia pergi Simat mahal, pergi Lotus Ditra mahal. Lepas tu nak pergi beli tahu kita pergi beli di Al-Ustaz, pergi di Giant. Bodoh punya menteri ni masalah dia. Dan gunakan aplikasi yang telah pun dibangunkan semasa kerajaan Tan Sri Datuk Seri Muhyiddin Yassin. Kita kesal kerajaan hari ni. Bukan tak ada benda ni. Dah ada, kita dah buat dulu dah. Dan selain daripada kita pakai aplikasi untuk menyelaraskan harga dan menurunkan harga di pasaran, pada ketika itu kenapa harga boleh turun? Harga turun adalah kerana jihad inflasi. Pasukan jihad inflasi di bawah Tan Sri Anwar Musa telah pun memperuntukkan subsidi. Ni saya heran ni. Kalau baca kenyataan daripada jihad inflasi, subsidi daripada bulan Oktober sampai Disember. Kalau ikutkan daripada kenyataan yang telah dibuat oleh Anwar Musa tersebut, daripada bulan Julai sampai Disember, subsidi itu adalah 600 juta ringgit ataupun bersamaan dengan 10 sen bagi sebiji telur, melibatkan 338 ladang ayam ternakan dalam Malaysia. Jadi kalau harga telur tu 47 sen, kerajaan dah subsidi jadi harga telur 37 sen. Kenapa harga telur dalam pasaran boleh mahal? Kenapa harga telur dalam pasaran mahal? Sebab apa jadi macam tu? Sebabnya adalah kerajaan bagi subsidi dulu kepada peladang, dan yang menikmati subsidi kita adalah orang di Singapura. Sebab kerajaan hari ini otak tak ada. Tukar nama Mafi jadi Mafas. Sebab subsidi kita dah bagi kepada peladang ni 600 juta, 10 sen satu biji, sepatutnya telur 47 sen, turun kepada 37 sen. Kenapa kita tak nikmati telur harga murah ni? Sebab telur yang ada di Malaysia ni, daripada ladang di Malaysia, semua kita import pergi Singapura. Kita import pergi China. Kita import pergi negara luar yang lain. Ini masalahnya. Bila kita bagi subsidi, kerajaan gunakan akta. Ni akta ni kita bagi peraturan-peraturan kawalan bekalan larangan ekspor 2011. Jangan bagi ekspor sebab kita dah bagi subsidi kepada dia. Sat TS saya tengah live di dua platform, di SB dan juga di TikTok. Sagi saya buka TS Sat. Jadi ni masalah dia tuan-tuan, saudara-saudara semua. Jadi tuan-tuan, tadi saudara kita kata baru 30 hari saja jadi Perdana Menteri. Macam-macam hampa duk komplain. Orang di sebelah sana mereka selalu ambil contoh dulu masa kita jadi kerajaan. Mereka kata, oh pandanglah di negara seperti United Kingdom. Pandanglah di negara seperti Jerman. Pandanglah di negara seperti United States of America. Hari ini saya nak bagi kepada mereka. Di United Kingdom, Presiden sebelum ini Liz Truss. Ni kenal tak? Duk sebut tentang UK kan? Ni kenal tak Liz Truss? Kenal tak? Dia lepas Morris. Liz Truss. Liz Truss telah mengangkat sumpah sebagai Presiden United Kingdom pada September 2022. Ni, baru-baru ni. Dia baru angkat sumpah. September 2022 dia angkat sumpah selepas dia menang dalam pilihan raya di United Kingdom. Dan selepas 2 minggu dia letak jawatan sebagai Presiden di United Kingdom dan digantikan dengan Rishi Sunak. Sebab apa dia letak jawatan?
Sebab dia ada integriti. Kalau dia dah gagal nak mentadbir negara, dia gagal nak menguruskan ekonomi dengan baik, dia gagal untuk membuat satu belanjawan yang baik untuk negara dia pegang kepada dia ada integriti, aku tak mampu buat, aku letak jawatan dan digantikan dengan Rishi Sunak. Ini dalam tempoh masa berapa lama? 6 minggu. Bukan 2 bulan. 6 minggu bang. 6 minggu berapa hari? 4 minggu sebulan, 30 hari. 4 minggu seminggu 7 hari. 7, 14, 21, 28. 30 hari. 4 minggu 30 hari. 6 minggu berapa? Dalam tempoh masa 6 minggu, Liz Truss letak jawatan sebab dia gagal untuk menguruskan ekonomi. Dia gagal dalam mini bajet. Dia pun bentang mini bajet juga dekat UK. Macam di Malaysia. Dia gagal dalam menguruskan berkaitan dengan negara dia. Dia letak jawatan ganti dengan Rishi Sunak. Kalau nak dikatakan 30 hari Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri baru lagi dan kita kena bagi masa kepada dia, maka kita tengok amalan negara Westminster. Bila dia dah tak mampu, bila dia dah gagal, rakyat dah tertekan dan susah, dia letak jawatan. Jadi Anwar Ibrahim kalau dia tak boleh, kita bukan ada sak dia suruh dia letak jawatan. No. Saya bukan buat live ni nak hasut saudara semua suruh Anwar letak jawatan. No. Sebab saya tahu negara kita memang tidak ada sifat integriti. Memang pemimpin negara kita tidak ada sifat responsibility. Memang negara kita tidak akan ada pemimpin yang ada sifat accountability. Sebab tu masa pilihan raya, dia kata hoi, siapa sokong penjamun, tolak rasuah, tolak itu, tolak ini. Last kali dia duduk dengan bapak perasuah negara. And dia kata orang tu tak pandai urus, tak pandai ni, ayam mahal apa semua segala ni. Dia mampu turunkan harga ayam, dia jadi Perdana Menteri, lagi mahal ayam, lagi mahal telur. Dan dia kata kalau aku jadi Perdana Menteri, minyak turun RM1.05, tapi tak turun RM1.05 lagi sampai hari ini, dia tetap jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab dalam negara kita tidak akan ada pemimpin tu, terutamanya yang ada sekarang ni. Tidak akan ada sifat integriti, tidak akan ada sifat bertanggungjawab dan beramanah dengan jawatan yang dia pegang. Jadi saya bukan nak suruh dia letak jawatan, no. And teruskanlah dan menjadi Perdana Menteri selama 5 tahun. Tapi PRU 16 kami takkan bagi, kami akan benam hampa duduk dalam tanah. And buat sementara ni jadilah. Tapi jadi Perdana Menteri ni, tolonglah hentikan kenyataan-kenyataan yang bersifat populis, kenyataan fitnah, provokasi, masih bersifat kepada berpolitik dan sebagainya, saman sana sini, and menyalahkan kerajaan yang terdahulu dan sebagainya. And jadi Perdana Menteri, urus negara dengan baik. Takbir negara dengan baik. Fikirkan soal masalah rakyat. Rakyat hari ini, gaji dia 1,500 Kan, kalau isteri dia kerja, mungkinlah ada gaji. Bini dia pun gaji 1,500, mungkinlah RM3,000. OPR naik, saudara semua. Dulu minima sewa rumah 1,000. Sekarang ni minima sewa rumah berapa? Minima sewa rumah di Kuala Lumpur adalah RM1,200. Separuh daripada pendapatan isi rumah digunakan untuk bayar sewa rumah. Nak harap rumah di BKR semua dah penuh dah. Tahun bila buat rumah PPR ni? Bukan barulah ni naik. Semua rumah PPR di BKR, Bandar Tun Razak ke apa kan semua penuh dah. Jadi orang terpaksa sewa. Saya terpaksa sebut macam ni sebab apa? Satgi mereka kata awak tak duduk PPR, awak nak pergi sewa. Mereka ni bukan tahu apa, bodoh semua. Kan? Bodoh mangkak ni kita kena terang lah. Hak di PPR pun dah penuh dah semua. Jadi bila dah beranak pinak semua, kan? Jadi mereka ni terpaksa lah sewa di luar. Sewa rumah bila ada kenaikan OPR ni, kan, paling murah adalah 1,200. Separuh daripada gaji isi rumah telah pun digunakan untuk sewa rumah. Menteri faham ke tak? Kereta dulu bayar 400, naik OPR kena bayar RM600, 1,200 campur 600, RM1,800 digunakan untuk itu saja, kereta dengan rumah untuk kepentingan keluarga dia. Jadi hak balance ni lah nak guna untuk isi minyak, nak guna untuk utility. Habis rakyat nak makan apa?
Dalam poket selepas tolak hutang, tolak itu, ni rakyat ni kira ada buat hutang dah sebab KWSP tak boleh keluar. Mereka kata kalau keluar KWSP, sagi orang lain dividen jatuh. Jadi rakyat pun kira dia pergi buat hutang, dia pergi buat loan. Dah tak boleh nak survive, duit tak ada. Kerja buat apa lagi? MBSB. Duit tak ada nak hidup, apa yang dia nampak? Bank rakyat lah. Dia nampak apa lagi? MBSB lah. Ni kita cerita M40. Belum kita cerita B40 ni tak apalah, dia ada banyak. Zakat dia ada, apa nama ni, Jabatan Kebajikan Masyarakat dia ada. Tapi B40 lah ni pun bagai nak mampuih dah nak dengan depa perintah negara ni. M40 ni yang tak ada bantuan apa, kerja apa? Kerja depa MBSB lah, bank rakyat lah. Jadi duit nak bagi anak sekolah, nak bagi anak makan pun tak ada duit. Akhirnya penjam dengan loan shark, alop. Lepas tu pilah PPIM. Ni anak tak ada, nak makan tak ada duit. Dia pun keluar pagi rumah tak sarapan, tengah hari pun tak. Jadi daripada sudut orang yang bekerja di syarikat-syarikat swasta dan kerajaan pun jadi lemah lah. Sebab tak cukup nutrisi. Masuk sekali apa nama, satu hari sekali yang makan. Malam yang makan tak cukup nutrisi, jadi pergi kerja pun tidur lah, lemah. Nak makan di luar, duit tak ada. Ni kerajaan hari ni cukup teruk tidak memikirkan soal kos sara hidup rakyat, tidak memikirkan soal rakyat. Mereka tak habis-habis nak berpolitik. Jadi kita mintalah Anwar, hentikanlah. Dah masuk 30 hari dah. Kalau anda tengok menteri-menteri anda di bawah yang tak perform, buang dia. Simpan buat apa? Kalau tak boleh buat kerja, simpan buat apa hari ni, tuan-tuan? Lantik jadi menteri semata-mata kerana jawatan dalam parti. Saya baru dapat maklum balah. Adalah harakan, risikan saya lah. Daripada dulu risikan saya banyak ni. Saya duk cerita, saya duk buat live banyak ni. Tapi jarang-jarang sekali risikan saya ni tak betul. Sebab saya punya maklumat ni A+ punya maklumat. Ni duk dengar cerita pula. Ahli-ahli parlimen daripada parti-parti tertentu, tak boleh sebut nama, bahaya, bagi tahu bahawa mereka nak boikot kerajaan hari ini. Sebab apa mereka kata mereka nak boikot? Sebab yang menyokong Anwar Ibrahim untuk jadi Perdana Menteri hari ini adalah ketua parti. Ketua-ketua parti saja. Ketua parti UMNO, ketua parti GPS, ketua parti GRS. Ahli-ahli parlimen tak sokong, tapi mereka terpaksa akur disebabkan anti-akta lompat parti. Kan? Jadi mereka terpaksa akur sahaja. Jadi apa tindakan mereka? Dia kata BAP, Anwar nak jadi Perdana Menteri sangat, biarlah dia jadi Perdana Menteri. Dia nak tubuh kerajaan, biarlah dia urus. Dia akan pakar ekonomi terbaik dunia. Dia akan menteri kewangan yang terbaik Asia. Apa nak jadi dekat dalam negara kita kalau menteri-menteri boikot Perdana Menteri? Ahli-ahli parlimen kerajaan boikot Perdana Menteri. Mereka terpaksa sokong atas sebab akta anti lompat parti, tetapi diri mereka sendiri tak sokong pada PM, mereka buat macam ni. Ini yang jadi masalah dalam negara kita ni. Bila terlampau taksub sangat nak jadi Perdana Menteri, buatlah macam-macam undang-undang, pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Lah ni apa yang berlaku? Rakyat yang tertekan, terseksa dan sebagainya. Jadi kita minta, tuan-tuan, masalah telur ni cukup lama dah. Dah nak masuk 30 hari dah. Tak selesai-selesai lagi, duk bagi alasan takkan menikah hari ni, esok mengandung. Masalah kesihatan, telur dan juga masalah kesihatan dan telur. Masalah kesihatan, makanan dan juga ekonomi mesti diselesaikan segera. Bukannya boleh duk tunggu esok dan sebagainya. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau negara kita menghadapi pandemik COVID-19, mereka jadi kerajaan. Takkanlah kahwin hari ni, esok mengandung, rakyat mati, dah beratus ribu, berjuta dah rakyat mati. Mereka nak bagi alasan yang sama lah. Nasib baiklah Allah SWT tentukan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada waktu itu. Kalau puak ni jadi Perdana Menteri, mampu habis ke semua rakyat. Okey tuan-tuan, Merapu tak payah harngap, pergi berambus ya. Hampa tak apa, dapat duit, duduk dalam media sosial. Ni kita dapat laporan nak ni, wallahualam betul kata betul. Ni bukan maklumat A1. Maklumat ura-ura. Ura-ura mengatakan bahawa ada pula skuad media sosial yang dibayar
dibayar untuk mempromosikan PM10. Ada buat lagu gambar kan. Saya tak tahan nak menyokong PM10, pum keluar gambar PM10. Adalah banyaklah ekor-ekor TikTok saya pun duk perasan duk tengok. Dengar cerita satu video 600. Dengar cerita buat live bayar per hour. Memang apa rajin duk kerap duk tang ni duk maki orang tak tahu pasal. Kami ni duduk di sebelah rakyat. Saya ni duduk di sebelah rakyat, bukan duduk di sebelah hampa yang duk berbayar. Kita daripada dulu duk berjuang daripada 2017 tak pernah dibayar oleh siapa-siapa. Memang kita ada prinsip berjuang kerana kita ni adalah rakyat. Kita berjuang untuk diri kita sendiri dan kita berjuang untuk rakyat yang lain. Sebab apa? Kita pun merasai kesusahan. Orang lain pun merasai kesusahan yang sama dengan kita. Jadi kalau satu suara jadi kuat tak kuat. Jadi 10 suara jadi kuat 10 suara jadi kuat. Kalau saya sebut hari ini ha, satu je bunyi. Tapi kalau ramai-ramai sebut ha, begong tak? Begong lah. Itu maknanya sebab kita buat live hari ini. Bukan sebab kita dibayar satu video 600. Bukan sebab kita dibayar ikut jam. Tapi kerana kita merasai kesusahan tersebut. Dan kita berjuang, kita mengajak untuk rakan-rakan kita yang lain semua berjuang bersama-sama dengan kita. Itu kita duk buat live setiap malam. Okey, tuan jangan duk layan mereka punya komen-komen mereka. BP kat mereka. Mereka buat live, orang tak tengok. Jadi mereka duk masuk, mereka duk kacau kita. Sekejap lagi saya nak blok. Semalam saya blok dah. Apa soalan ni tuan-tuan? Soalan tanya saya blok. Tidak, tak boleh nak baca soalan ni. Mai kuih banyak dia punya cyber trooper berbayar ni kuih banyak. Sampai tak boleh nak bayar. Sampai tak boleh nak baca. Sampai tak boleh nak baca tuan-tuan. Datuk Nordin ada di UK kot. Biasalah bang, macam Anwar tu lah, maluncik apa dia Mahacan ni kacau. Kita tak boleh nak berinteraksi dengan orang. Tengok depa punya komen, depa ni macam haram jadah. Tak apa, saya tengok di Facebook, saya tak payah tengok di sini. Okey tuan Habis tu rakyat nak berniaga hari ni. Ni pasal berniaga tuan rungkai sikit dengan minyak bersasar Fik. Dia tuan-tuan berkenaan dengan subsidi telur 10 sen, minyak apa semua ni, saya rasa benda-benda ni kena dalam masa sekarang ni dia bila kita ambil kerajaan dalam masa sekarang ni dia tak boleh nak ubah semua. Dia sebab apa? Dia mengikut kepada rakyat nak absorb benda ni. Yang pertama sekali bila nak tarik subsidi, yang pertama sekali apa? Kita kena tengok daripada sudut minima pendapatan rakyat. Kita kena ingat satu benda. Bila kita tarik subsidi, harga barang naik tak? Apa tujuan subsidi ni? Tujuan subsidi ni adalah kerajaan tanggung kos supaya rakyat menikmati produk itu dengan lebih murah. Barangan tu dengan lebih murah. Tu maksud subsidinya. Ayat layman lah, bahasa mudah lah. Kalau nak bagi bahasa saintifik ni payah. Bahasa kita mudah faham. Kerajaan tanggung kos tersebut. Jadi kalau kata kerajaan tarik subsidi, harga barang naik tak? Naik lah. Kerajaan tarik subsidi telur, apa akan jadi? Macam dulu, telur 47 sen. Kerajaan subsidi satu biji telur 10 sen jadi 37 sen. Kalau kerajaan tarik subsidi, apa akan jadi? Harga telur 47 sen. Walaupun sekarang ni bukan 47, 57 sen sekarang ni. Jadi bila kerajaan tarik subsidi, barang akan naik. Tarik subsidi minyak masak, barang akan naik. Sekarang ni, dia kena buat berperingkat. Dia bila duk cerita nak hebat ni payah. Dia cerita kartun tau, cerita kartun. Saya melihat, saya ni hati saya kepada B40 dan juga M40. Kita melihat golongan T20 ini yang daripada golongan dia sebut konglomerat golongan konglomerat ini kapitalis ini menikmati hasil yang lebih di mana rakyat di bawah ini tidak dapat menikmati dan sebagainya. Golongan mereka ni yang T20 apa semua ni, dia bayar tax lebih besar daripada kita. Kalau dia nak ungkit lah, dia bayar tax lebih besar daripada kita. Dan kita kena tengok benda ni dia kena pi secara perlahan-lahan. Buat satu dulu. Okey, yang mana dulu nak tarik subsidi mana? Ni tengok ni. Hari tu saya dah kata,
Kalau ambil duit kat Bernah naik harga beras. Hak geng-geng hak PH ni kata apa? Menteri depan tak wani kata apa lah. Cai-cai ni nak kata Syafiq Ali ni penipu. Mana boleh buat naik harga beras? Bergas harga kawalan lah, apalah kerajaan ni. Naik RM15 betul tak? 5 kilo jadi 15 betul tak? Ni peruncit duk main bak kat kita. 15 naik. Epic naik dah harga beras. Naik dah harga beras. Tapi kita tak dapat lagi lah statistik, data dan sebagainya kat kawasan mana yang naik. Ni masalahnya. Jadi kita kena fikir golongan yang mungkin kalau kita sebut tersasar, kalau kita sebut kita nak bagi subsidi secara bersasar, akan ada golongan yang mungkin tersasar. Kita tengok, kita bagi BRIM, kita bagi BHS, kita bagi BPN. Ada orang dapat, ada orang tak dapat sebab dia melibatkan data yang besar. Maka di sini buat secara berperingkat. Bukan hang jadi kerajaan, bendanya hang tak sepatutnya duk fikir, hang duk fikir ni rakyat duk naik barang. Dia benda ni tuan-tuan, kadang-kadang inflasi ni berlaku disebabkan persepsi. Bila kerajaan kata kami nak tarik subsidi walaupun dia belum tarik subsidi, pengilang akan naikkan harga barang sebab dia nak recover kos dia masa depan. Ni kita kena tengok, dia bukannya kata disebabkan inflasi ni berlaku kerana betul-betul berlaku naik daripada segi kos. Kadang-kadang persepsi menyebabkan kenaikan inflasi. Sebagai contoh, kerajaan umum dulunya kami zaman Ismail Sabri, dia nak bawa masuk ayam daripada Thai kan, berapa ribu tan tak tahulah. Apa yang berlaku? Pengusaha ayam di Malaysia mengurangkan ayam dia. Ayam daripada Thai tu bukan masuk main lagi pun, baru persepsi. Baru dimainkan di media sosial. So pengusaha dan peladang ayam di Malaysia, dia risau, dia kerugian, ayam dia tak dapat dijual, dia kurangkan production ayam. Apa berlaku? Ayam tak ada dalam pasaran, harga naik tinggi. Jadi benda-benda ni semua jangan duk kelang kabut macam-macam lah. Buat relax dulu, tengok hak mana kena buat dulu. Lepas tu yang mana boleh bincang secara internal. Yang mana rakyat ni, media massa ni digunakan untuk bagi rakyat happy. PM mengumumkan sesuatu yang rakyat rasa lega lah PM bagi kat aku. Bukannya saya merasakan, saya bercadang, saya akan mencerakinkan. Hang pi cerakin dulu, habis cerakin, baru buat sidang media. Kalau semua benda hang nak cerita dekat press, rakyat tengok pun, apa benda ni tak ada standard PM ni. Hang pi cerakin dulu, dah selesai cerakin, hang mai cerita, okey selepas saya mencerakinkan, maka inilah yang kita dapat daripada ni. Bukanlah tiba-tiba kerja duk saya kerajaan sepatutnya, nampak macam Rafizi. Kerajaan sepatutnya apa hang kerajaan? Hang kerajaan patut hang bubuh di situ, aku sepatutnya, bukan kerajaan sepatutnya, aku sepatutnya. Ni semua saya pun tak tahu caca merbah kerajaan ada ini. Menteri ada hari ni pun caca merbah, pening kepala. Kita ni di bawah ni yang rasa tertekan. Kita di bawah ni lah yang rasa merasai dicerakinkan tu. Dengar kata harga petrol pula naik, jangan duk macam-macam, Datuk Mal Momo ini naik kan. Petrol tak dengar lagi lah kan. Petrol sebab kita kalau dia tarik subsidi mungkin naik lah. Kalau dia tarik subsidi mungkin naik. Ni sama juga. Peniaga tadi semalam saya sebut peniaga kan. Peniaga. Saya akan jiwa saya ini kepada peniaga kecil dan sederhana. Saya tidak mahu menjadi seperti Perdana Menteri yang dulu membina legasi projek mega. Saya akan memastikan nasib peniaga kecil ini terbela. Kat Puchong Permai kena roboh. Ni kata cakap saja tak seiring dengan perbuatan. Dekat Puchong Permai berpuluh tahun berniaga tak pernah kena apa. Mai kerajaan mereka ni beram kelai semua. Hancur lebur semua. Jadi mereka nak berniaga kat mana? Dah lah tak boleh runding, tidak ada mesyuarat, tidak boleh buat rundingan, terus gerai kena roboh. PM kata nak jaga berniaga kecil dan sederhana, tak mau tumpu kepada projek legasi mega dan sebagainya. Dia naik di BKL buat ucapan, hari itu juga
Kita dapat telefon daripada rakan-rakan kita di Kuala Lumpur. Habis semua kedai di Kuala Lumpur. Yang Kuala Lumpur ni saya nak tumpu sikit lah. Saya nak bagi tahu. Jangan jadi bangang dan bahalul. Jangan jadi hati tu kholu dengan zalim. Sebab apa? Kena tengok balik. Menteri wilayah yang sebelum ini memberikan dasar wilayah kebebasan berniaga. Dia bagi kepada mereka ini semua untuk berniaga. Berniaga lah. Janji hang kemas, janji sampah tidak dibuang merata-mata. Benda ini dibuat pada zaman Anwar Musa semasa menteri wilayah. Dan juga disambung pada masa Syahidan Kasim. Wilayah bebas niaga. Kalau nak rampas barang peniaga, kalau nak runtuhkan stol peniaga, kalau nak rampas peralatan niaga, bawa keluar dululah satu statement. Kita telah pun menghapuskan dasar wilayah bebas merdeka. Bebas niaga. Sekurang-kurangnya, orang tahu. Sekurang-kurangnya, peniaga-peniaga ni tahu kata dia tak boleh berniaga. Bukan tiba-tiba hampir rampas. Bukan tiba-tiba hampir ambil barang dia. Bukan tiba-tiba hampir roboh kedai dia. Janganlah jadi zalim sangat. Orang duk marah penguatkuasa. Bukan salah penguatkuasa. Adik saya penguatkuasa juga. Tapi tak boleh bagi tahu tang mana. Tapi bukan di KL lah. Mereka ni menerima arahan. Mereka pergi buat kerja. Kadang-kadang mereka pun balik pun teriak juga. Sedih dan sebagainya. Ni lah hak duk ada. Menteri duk ada di atas ni duk buat apa? Mereka ni lah kena gunakan otak mereka untuk berfikir. Berfikir soal rakyat. Rakyat ni tuan-tuan, nak mulakan modal perniagaan tu pun susah. Pinjam merata, pinjam kat adik, pinjam kat kak, pinjam kat mak, merata corak pinjam. Bila hang pi burn dia punya modal, dia nak cari punca pendapatan kat mana? Dia nak sebuah macam mana? Nak makan nasi keh pagi makan pagi keh petang makan petang ni. Jadi kerajaan janganlah zalim sangat. Saya ada rakan kita yang duduk di Facebook ni. Saya tak mau sebutlah nama dia sebab orang semua kenal. Tak kira dia kata apa, Fik buat macam ni kan. Dia panggil saya, pergi makan di gerai dia. Saya tanya dia, keuntungan sehari berapa? Bolehlah 40-50. 40-50 menega 3 orang. Bahagi 3, berapa seorang dapat? Darat dengan sebulan, berapa pendapatan bulanan? Nak bayar sewa rumah lagi, nak bayar bil elektrik lagi, nak bayar kereta lagi. Orang menega bukan untung banyak. Orang Melayu berniaga ni bukan untung banyak. 30, 40 ringgit, 50 ringgit bukan untung 1,000, 2,000 ni. Yang kedai-kedai Yuska yang makan jalan kerajaan, hampa berani pergi roboh tak? Tak berani, tutup mulut ni di Puchong. Di Puchong pergi tengok Yuska. Yuska siap bubuh signboard, dia buat gate sampai ke makan rizab jalan. Tak berani. Sebab apa tak berani? Sebab apa tak berani? Bila dekat berniaga kecil ni semua nak sapu. Ni PM kena tengok lah. Bila orang kata apa tu saya sebut baru Yuska ni banyak lagi ni kedai-kedai makan babi salai apa semua hangpa tak berani pi. Mai kat kita semua dia nak sapu habis. Bila kita cakap resis dia marah kita, tapi inilah hakikat yang berlaku kat dalam negara kita. Begitu jugalah kalau PM sebut tentang projek mega. Projek mega ni bukan legasi nama. Projek mega ni dia adalah satu orang kata usaha untuk merancangkan ekonomi, membina peluang pekerjaan dan menarik pelabur asing masuk dalam negara kita. Bukan satu legasi Perdana Menteri. Cuma pada waktu tu Tun Mahathir mungkinlah dia buat menara Petronas, mungkinlah dia buat projek-projek lain, Najib mungkin dia buat, tapi setiap projek yang dia buat tu ada sebab kenapa dia buat. Nak tarik pelabur mai masuk dalam negara kita, nak buka peluang pekerjaan kepada graduasi dalam masa yang sama juga projek-projek mega ni membantu juga peniaga kecil. Bila orang semua pakat pindah mai, maka dia punya saiz perniagaan dia tu akan jadi besar sebab ramai orang duduk di situ, crowd dia lebih ramai. Jadi PM ni nak buat keluar kenyataan hanya sekadar kenyataan yang syok sendiri, yang bersifatkan berpolitik semata-mata, bukan kerajaannya, bukan satu kenyataan yang betul-betul rakyat nak dengar. Mana ada Perdana Menteri dalam sejarah Malaysia kerja duk puji diri sendiri? Mana ada Perdana Menteri dalam sejarah Malaysia kerja duk cerita tentang mencerakinkan? Hanya dia ni seorang ya. Kita pun pening kepala. Okey tuan udah nak sangat. Ni main masuk dah Sat. Macam mana mereka boleh masuk? Semalam saya dah blok semua dah ni. Beratus saya blok semalam ni. Sebab saya bagi tahu orang-orang Pakatan Harapan ke DAP ke, bila saya buat live, ni rumah saya.
anda sila berambus. Kalau anda muka tak malu, masuk lah. Sebab saya beritahu, PKR DAP ni memang jiwa saya ke apa, saya tak boleh terima. Dan saya benci kepada orang-orang dia pun saya benci juga. Jadi ibarat macam saya buka pintu rumah, saya buat kenduri rumah tu buka. Saya tak suka kat orang tu, saya tak jemput. Tiba-tiba dia main masuk dekat dalam rumah saya, lepas tu duk main cerita pandai. Saya kata, hang ni siapa ni rumah aku? Hang pergi berambus lah, aku tak suka kat hang. Kalau aku suka hang, aku jemput hang lah. Kalau aku suka hang, aku akan share dekat dalam grup Pakatan Harapan, suruh hang masuk main. Tapi aku tak share kat hang. Dan hang tiba-tiba masuk main. Jadi hang kena ikut diri sendiri lah, rasa malu lah. Sebab orang tak jemput. Orang tak jemput, orang pun tak share masuk dalam grup hang. Orang pun meluat nak tengok muka hang. Tiba-tiba hang main masuk, duk tarik perhatian kita. Buat apa? Duk tarik perhatian kita, duk komen-komen kan. Nak bagi kita rasa, ada perhatian nak tengok dia. No. Sebut Syafiq Alim, Syafiq Alim ni orang yang begitu totok dengan UMNO. Saya nak cerita sejarah hidup saya lah. Saya ni totok gila dengan UMNO. Najib masuk mahkamah pun saya masuk sekali dengan Najib. Bukan kat back Najib saja, nak tunjuk sokongan kepada Najib dalam mahkamah. Memang totok betul lah orang kata. Hidup mati potong darah biru lah. Memang gila punya UMNO punya. Sebab apa aku belah tinggal UMNO? Sebab Zahid sign surat dengan PKR dengan DAP. Ni mak pak aku orang UMNO, semua UMNO. Adik-beradik semua UMNO lah. Dulu lah banyak masuk PAS dah. Dulu semua duduk dengan UMNO. Kira keluar ni, Aziz Rahim pun satu sekolah kerja sekali dengan mak aku di Shah Village Hotel. Andanya Aziz Rahim. Jadi orang kata apa? Memang betul-betul lah, totok betul lah UMNO ni. Memang taksub UMNO lah, tak boleh kata apa kat UMNO. Tapi orang tanya sebab apa tiba-tiba tinggal UMNO? Sebab Zahid pisang surat sokong PKR DAP. Hang nak tahu betapa aku bencinya orang PKR dengan DAP. Hampa tak payah main masuk nak cuba convince aku. Orang yang kenal aku daripada tahun 2016 dia tahu. Syafiq Alim hang sebut PKR DAP, dia kata hang pergi mampus buang. Kawan atas dasar kawan, okey, daripada sudut berpolitik DAP PKR saya tolak jauh-jauh. Satu parti yang ultra liberal, satu parti yang resis dan juga chauvinis, aku tak suka. Jadi jangan duk main masuk, duk cuba-cuba nak komen. Ada perasaan malu sikit. Masuk rumah orang bagi malu. Sila berambus keluar. Saya tidak mahu berinteraksi dengan anda semua. Cakap pandai, rakyat sekarang susah, duk main komen banyak lagi. Pi mampu, pi buat live sendiri. Kalau ada orang tengok, orang tengok. Tak ada orang tengok, orang tak tengok hamba. Ron apa ni? Ron 95. Ni minyak ni tak payahlah, kita tahu lah tu. Janji. Saya nak memekakkan, saya nak apakan, ni live saya, telefon saya. Bukan Bang Non tolong bayar kat saya, bukan Rafizi tolong bayar, bukan Fahmi Fazil bayar, tak ada siapa bayar. Telefon saya beli sendiri, line internet saya bayar sendiri. Ni rumah aku nak cakap ikut suka aku. Kalau hang rasa tak boleh nak dengar, panas telinga, hampir berambut buang, tak ada siapa jemput main masuk pun. Pi mampu, pi kali amput dengan hampa semua. Rakyat dah susah, tertekan dah dengan hidup hampa. Dengan hampa jadi kerajaan. Makan malam RM28 tuan-tuan. Saya makan semalam, saya tunjuk resit ni kat tuan-tuan, saya ambil resit. Keluar Risa. Keluar. Ambil bantat. Saya tunjuk resit kat tuan-tuan. Kita buat komplain dekat pemimpin apa? Dia kata apa? Keluar. Rafizi sedang menonton. Baik-baik keadaan. Dia nak tonton tak apa? Saya tuan-tuan. Miskin kau bang. Miskin pun nak tunjuk. Bila jadi kerajaan tu lah, bila sebelum jadi kerajaan, kami bersama-sama dengan rakyat di bawah reformasi Tok Embah punya reformasi. Reformasi Tok Embah. Ni tuan-tuan pergi makan semalam. Pergi makan semalam ni dekat TikTok saya dah tunjuk dah. RM28.40. Saya nak cerita kat tuan-tuan apa saya makan. Saya makan nasi putih. Nasi putih satu. Okey. Ayam 2 ketul pahalah. Depa bagi tahu ayam 2 ketul tu mahal, saya bagi tahu. Ayam seketul RM7. Ayam 2 ketul oreng bancuh. Oreng sangkuit, bukannya jus oreng sangkuit, RM7.9. Jumlah dia adalah RM24.40. Kalau buang RM7, depa kata orang hak yang berada ya makan ayam 2 ketul. Okey, kita buang. Buang ayam seketul RM7 tu bersamaan dengan
RM21.40. Makan malam RM21.40 ni zaman haram jadah apa ni? Bila kita bagi tahu dekat mereka punya kepimpinan, petang tadi saya screenshot, saya hantar dekat depa punya YB, dia kata apa? Dia kata you pergi makan kat kedai mahal buat apa? Kedai mahal Tok Wan dia, kedai mamak sini ya. Bukan saya makan dekat Q Bistro ke apa Bistro ke. No. Ni kedai mamak tepi jalan Bangang punya kedai mamak ya. RM21 Pak Kupang dia kata kita pergi makan kat kedai mahal. Aku bukan pergi makan kat Royal Chulan. Aku bukan pergi makan kat Hotel Glen Mary bodoh. Aku pergi makan kat kedai mamak tepi jalan biasa ya. RM21.40 dia nak suruh kita nak respect dia lagi. Punya mahal rakyat hari ni tertekan. Minta maaf lah kita terpaksa keluar bahasa yang kasar-kasar. Bukan saya ni jenis suka maki orang. Tapi kalau dah macam ni punya kehidupan, siapa tak maki saudara semua? Hak duk di bawah ni semua maki. Bila kita buat laporan kat mereka bagi alasan yang menyakitkan hati kita, kita tak maki mereka ke? Kalau mereka ni kita buat laporan kat mereka dengar cakap kita, mereka hormat kita tak apa, tapi mereka ni tak hormat kita. Oh, bila dulu sebelum jadi kerajaan reformasi, kita nak berjuang dengan rakyat, kita nak tolong rakyat di bawah, kerajaan tak peduli. Tidak ada keadilan kepada orang miskin dan sebagainya. Bila hampa jadi kerajaan, jadi apa? Reformasi. Apa pun tak ada. Lagi terseksa rakyat kat bawah ni. Kan? Okey, tuan-tuan. Jadi saya rasa, minta maaf lah. Kita bukan nak maki saudara semua. Saya tahu kawan-kawan saya yang mengikuti live saya di Facebook, khususnya banyak di kalangan orang-orang agama kan. Sebab saya dulu di Facebook saya pernah belajar di Thai dan sebagainya kan. Saya pun duduk dengan geng-geng tarekat. Saya minta maaf banyak-banyak. Malam ni saya cukup marah. Sebab itulah saya mengeluarkan bahasa-bahasa yang kasar. Sebab saya betul-betul marah ni. Bukannya saya buat berlakon-lakon kepada, betul-betul punya marah kan, dengan kerajaan yang ada hari ni. Ini kita cerita pasal ayam, kita cerita pasal telur, belum kita cerita pasal sayur, kita belum cerita pasal ikan. Ikan nak naik lagi ni harga ni. Ikan kolam nak naik harga, ikan laut nak naik harga, mau tak naik harga. Nelayan nak pilot tak boleh, ombak tinggi dan sebagainya. Ikan nak naik harga, daging nak naik harga. Habis rakyat nak makan apa? Rakyat nak makan apa? Oh, dulu mereka pandai cakap kan, rakyat ni apa suruh pergi duduk di bulan, marah kepada BN. Ingat tak dulu bila Najib kata turunkan harga apa kangkung, mereka maki Najib. Takkan nak suruh rakyat makan kangkung kan? Bila dululah zaman mereka duk maki ni. Bukan saya nak kata saya sokong Najib, no, saya ambil example kan. Jadi apa dulu apa bila dikatakan Ahmad Maslan kata suruh pergi duduk di bulan. Oh, mereka maki rapat. Oh, ni tak guna punya menteri apa semua lah ni. Lah bila hampa keluar kenyataan yang sama, bila kami maki rapat, hampa nak kata apa? Sama hampa dulu maki orang pun. Jadi tolonglah buat something untuk rakyat. Saya rasa cukup dulu di Facebook untuk malam ni. Sebab kalau lama lagi dia lagi teruk lagi. Saya duduk panas ni. Biar kita bagi rakan-rakan kita yang lain cakap sama di TikTok. Ni kalau lagi saya lagi panas lagi, dia kawan-kawan pula duduk cucu happy tuang minyak, cucu happy tuang minyak. Lagi siap. Memang saya bagi dengan telefon terbang di dinding. Saya pun nak jadi mak sabu ke kan? Baling mic kan? Tapi saya tak ada lah macam tu kan. Baling, buka mic, baling. Pam. Saya pun jadi mak sabu juga kan? Dulu mak sabu boleh buat. Okey tuan-tuan, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.